Nanti di sana. Okey. Okey. Keliau dah join. Kita nak tengok partisipan dia dah datang tu tadi kak. Dekat yang kat sini lah. Ken, speaking sikit Ken. Itu. Nanti. Dah check. Oh, lepas tu nak tengok berapa orang dah participate tu kat sini? Show participant. Alright. Boleh. Boleh. Itu green. Okay, kacau. Apa tu? Kacau sebab berdekatan dia. Oh. Dia dia dah dapat. Okay. So lagi 2 minit lagi kita nak start kita punya ceramah untuk hari ni. So kita punya topik hari ni berkaitan dengan healthy inside out lah. Kita tunggu lagi 2 minit lagi untuk start. Aku tekan wajib ni kata. Ini. Saya Sekarang. Okay, so sebelum kita start kita punya talk untuk hari ni, saya Puan Syarina lah, dietitian. So pairing dengan Encik Ken lah untuk kelas IPTA kali ni, session kali ni. Okay. So untuk minggu ni semua orang dah timbang ke? Dah rekod ke? And then dah nampak tak perubahan kepada diri masing-masing? So kita boleh start chatting dululah. Hai. Hai Sarah. Ada apa-apa topik ke yang nak bertanya ke dekat saya dulu sebelum kita start ceramah pada hari ni? Okey, lagi 1 minit lagi kita akan start. Kita tunggu dulu kawan-kawan kita semua untuk join. Jadi yang Encik Ken minta untuk buat high protein tu mostly tengok ramai je yang dah boleh buat juga. Dan gambar-gambar yang korang hantar tu semua memang confirm dapat turunkan berat badan sebab kalau tengok daripada calorie wise tu memang sangat berbaloi lah. Okay, so sekarang dah tepat pukul 4.30. Kalau kita proceed sekarang boleh ke? So saya punya slide sebenarnya tak banyak pun. Hopefully kita boleh siap on time lah. Okay. So ready? Okay. So kita akan start sekarang. Okay, so saya Puan Syarina, dietitian di hospital. Jadi saya punya topik hari ni untuk cover healthy inside out, tapi topik under inside out ni kita ada 3 topik saja, iaitu fat, fiber dan juga food label. So kita akan pergi satu persatu. Jadi by saya punya each topik tu kalau ada apa-apa nak tanya saya akan pause jugalah. Sampai habis topik baru saya akan tengok apa yang korang akan tanya. Okay? So first kita akan pergi kepada topik fat. So dekat sini dia ada, biasanya kita akan keliru kan sama ada fat dan kolesterol tu adakah benda yang sama ataupun tidak. So kebanyakannya semua orang akan cakap benda tu adalah sama. Tapi sebenarnya ia adalah tidak. Jadi apa tu fat, apa tu kolesterol? So untuk kolesterol tu biasanya dia cuma didapati di dalam sumber haiwan sahaja.
Dalam tumbuh-tumbuhan tak ada. Jadi kalau kat dalam sumber haiwan tu biasanya akan dapat kat dalam ikan tu sendiri. Maksudnya kalau kat dalam ikan, biasanya kita akan cakap lah kat kepala ikan ke, kalau kat haiwan tu dia punya bahagian perut, tu semua memang akan tinggi dengan kandungan kolesterol lah. Okey, so lemak tu pula. Okey, untuk keperluan tenaga kita satu hari, untuk lemak, kita cuma benarkan ambil 30% sahaja daripada kita punya keperluan tenaga. So, lemak ni pula sebenarnya ada banyak jenis. Okey, kita akan pergi, saya akan tunjuk dua jenis saja kat sini. Sebenarnya ada rantai panjang, rantai sederhana, ada rantai pendek. So, kat rantai panjang, rantai pendek tu biasa kita pernah dengar juga kan? Okey, tapi biasanya yang untuk rantai pendek ni, biasanya kita akan guna untuk pesakit pediatrik kat dalam ward sahaja. Okey. Lepas tu, untuk rantai panjang ni, yang kat sini nanti yang saya akan elaborate lagi panjang lagi. So sebenarnya dalam rantai panjang ni, dia ada 3 group lagi. Iaitu kita ada lemak tepu, kita ada lemak tak tepu, PUFA, dan juga trans fatty acid. Hopefully semua orang pernah dengar lah terma-terma ni semua, term-term ni. Sebabnya benda ni sampai bila-bila pun dia punya istilah tu akan sama. Okay, lemak tepu, lemak tak tepu, trans fatty acid, dia termasuk dalam satu grup yang sama iaitu rantai panjang. Dan dia lemak dan kolesterol adalah dua grup yang berbeza walaupun dia adalah satu kumpulan lemak juga. Okay. So, sebelum kita pergi lagi complicated, kita tengok dulu dalam kita punya makanan harian. Yang ini adalah lemak yang ada kat dalam makanan secara naturally memang present kat dalam kita punya makanan tu. Jadi basically saya tengok kat sini saya bahagikan kepada 5 makanan sajalah. So roughly karbohidrat, sebab kita tengok dalam 100 grams karbohidrat dia provide kita 150 kalori. Tapi dalam 100 grams tu baru ada 1 gram sahaja lemak. Rendah kan? Okey. Dalam ikan pula. Okey, ikan 100 grams provide kita 70 kalori. Lemak dia mengandungi 2. Ayam 130 kalori, lemak dia 8. And then telur 60 kalori. Dalam dia ada 4 gram lemak. So ini adalah kita punya, saya boleh cakap secara general, semua orang boleh gunalah untuk kira berapa banyak lemak yang diambil dalam dia punya natural food. So dalam susu rendah lemak pula, per servingnya, ini saya guna per serving. Per serving dalam 31 gram provide kita 130 kalori dan dia mengandungi 3 gram lemak. Okey. So, jadi itu hari semua orang dah belajar juga kan kira dengan Cik Ken macam mana nak kira dia punya keperluan tenaga satu hari. Sepatutnya yang itu semua orang dah pandai lah. Okey. Jadi daripada kita punya keperluan tenaga sehari, saya ambil contoh dekat sini 1700 kalori. Okey, berapa banyak tambahan minyak yang kita dibenarkan untuk ambil dalam sehari supaya dia tidak lebih daripada kita punya keperluan recommended 30% saja daripada keperluan tenaga kita sehari. Okey. So, daripada sini 1700 kita darabkan saja dengan 30% daripada yang dibenarkan kita ambil untuk sehari. So, macam ni kita dah dapat 510 kalori untuk lemak. Okey. Sampai sini boleh ikut ya? Okey, dan kita memang tahu juga 1 gram lemak akan bagi kita 9 kalori. Okey, boleh ikut? So yang ini harap-harap masing-masing pun boleh buat kiraan jugalah untuk diri sendiri ya. Okey, next. Bila kita dah tahu 510 kalori, kita bahagikan dengan 9 kalori, kita akan dapat 56 gram. Jadi secara kiraan, 30% lemak daripada 1700 kita boleh dapat 56 gram lemak. Maksudnya kita tukarkan dalam bentuk gram pula. Okey. Tapi tadi kita tengok, kan tadi saya dah tunjukkan secara kasar kita punya kiraan untuk setiap grup makanan. Dan memang kita dipush untuk ambil high protein. Jadi kat sini karbohidrat
kita boleh ambil 50%. So basically kita akan dapat 850 kalori. Jadi kita bahagikan dengan 4 kalori sebab kita tahu 1 gram karbohidrat dia akan membekalkan kita 4 kalori. Jadi dekat sini kita dah dapat 212 gram. So daripada sini kita dah dapat 2 gram lemak. Okey. Jadi untuk high protein pula, okey, contohlah satu hari tu kita ambil ikan. Okey, ikan kalau kita makan sekali, kita dah dapat 2 gram. Kalau kita makan ayam, untuk sekali makan, kita dah dapat 4 gram. Kalau kita makan telur, 2 biji, kita dah dapat 8 gram. Okey, so daripada susu pula, kita direkomendkan untuk minum susu satu hari 2 kali. Okay, bila kita minum susu 2 kali, kita kat sini dah dapat 6 gram. So daripada protein sahaja, kita dah dapat 20 gram lemak. Okey, bila kita tambah protein dan juga karbohidrat yang kita ambil sehari, kita dah dapat jumlah besar dia iaitu 22 gram. Okey, and then daripada yang kita peruntukkan 56 gram lemak tu tadi, kita tolak dengan 22 gram. Jadi baki lemak yang kita boleh guna untuk tambahan minyak cuma 34 gram sahaja. Tak apa. Okey. Jadi, okey. Baki yang lemak 34 gram tu, hari tu pun dah belajar juga, 1 teaspoon bersamaan dengan 5 gram. 1 teaspoon sama dengan 1 thumb. Betul? Okey. So daripada 1 thumb ni, jadi kita boleh terus lah, boleh kirakan berapa teaspoon yang kita boleh ambil satu hari kan. Jadi jawapannya akan sama dengan 7 teaspoon. Betul? Okey, so 7 teaspoon tu tadi. Itu yang kita kena buat agihan tu, and then kita kena buat pemilihan kita punya minyak apa yang kita nak guna. Dan kita boleh tengok dekat sini juga, untuk lemak, minyak 1 teaspoon dah kira sebagai satu lah. And then butter, margarine 1 teaspoon, santan 2 sudu makan, coconut shredded ni kelapa parut lah 2 sudu makan. And then untuk kekacang pun dia ada kiraan, dia termasuk dalam golongan fat juga. Sebab tu dia kena kira. Tengok kat sini, almond 6 biji pun dah kira sebagai sama dengan 1 teaspoon. Walnut 1 biji penuh. Peanut 20 biji. Pijan pun kira juga 1 tablespoon flat. And then kuaci. Kuaci 4 tablespoon. Jadi tak bolehlah makan sampai berpaket-paket juga. Semua pun mesti dalam under control. Mesti kita kena mindful lah. Kita kena sedar apa yang kita makan. Okey, so sampai sini boleh ikut ke? Ada apa-apa nak tanya? Okey, so semua orang pun boleh ikut sampai situ. Okey, so sampai sini kita stop dulu. Okey, masing-masing kena ingatlah. Contohnya kat sini saya dah mention 7 teaspoon saja yang boleh diambil. Okey, so kita akan tengok lagi kompleks lagi. Okey, sebab tadi saya dah tunjuk lemak rantai panjang dia ada 3 kumpulan. Iaitu kita ada lemak tak tepu, lemak tepu dan juga lemak trans. So antara tiga-tiga lemak ni, anda rasa lemak mana yang paling bagus untuk anda? Lemak mana yang paling bahaya untuk anda? Rasa-rasanya tahu tak? Okey, so kita akan pergi satu persatu. Okey, kita akan tengok dulu lemak tepu. So lemak tepu ni sebenarnya ada daripada 2 sumber, iaitu haiwan, sumber haiwan dan juga sumber tumbuhan. Okey, so sumber haiwan ni biasanya terdapat dekat kulit ayam, daging merah,
mentega, butter, minyak sapi, produk tenusu, produk tenusu penuh krim, and then daripada tumbuh-tumbuhan, santan, minyak kelapa sawit, minuman 3 dalam 1, creamer, susu pekat manis. So nak highlightkan dekat sini juga, creamer tu sebenarnya datangnya memang daripada kelapa sawit sebab dia non-dairy product. So sebenarnya dia datang daripada kelapa sawit. Tapi dia diproses, tapi bila kita campur dengan air dia dah jadi warna putih juga. Tapi asal usulnya dia daripada kelapa sawit. So sebab tu dia masuk dalam golongan lemak tepung. Okay. Next, kita akan tengok lemak tak tepung. Lemak tak tepung ni pula ada 2 grup. Poli tak tepung, mono tak tepung. So biasanya kalau kita tengok kita punya buku, biasanya dia akan translate dia as PUFA, MUFA. Inilah dia. So kalau minyak yang PUFA ni, poli tak tepung, dia punya senarai minyak yang termasuk dalam PUFA tu minyak jagung, minyak soya, minyak bunga matahari, bijian, ikan laut dalam. So ikan laut dalam ni, macam ikan kembung, ikan patin, ni semua masuk yang poli tak tepung lah. Maksudnya bagus juga untuk kesihatan kita. Okay, and then mono tak tepung pula, MUFA. So ini dia punya minyak dia, minyak zaitun, minyak canola, minyak bijan, avocado dan juga ke kacang. Okay, jadi yang seterusnya, okay, untuk minyak pula, minyak kelapa sawit. Biasanya ada orang yang akan cakap dia akan makan, dia pakai minyak sekali goreng, lepas tu dia buang. Betul? Okay, ada pula yang sampai 2. Kadang-kadang ada juga ni dia cakap dia dah guna sampai minyak tu dah berubah colour, lepas tu baru dia buang. Tapi kalau ikut kita, sepatutnya maksimum penggunaan 2 hingga 3 kali sahaja, lepas tu memang dah kena buang. Tak boleh lebih. Apa jadi bila kita guna lebih? Dia sebenarnya akan meningkatkan 2 hingga 10 kali ganda teruk untuk dapatkan kita punya penyakit jantung. Sebenarnya dia akan satu grup dengan lemak trans ni tadi. Okey. So lemak trans ni pula sebenarnya memang sangat bahaya. Sebab lemak trans ni minyak terhidrogenasi. Minyak terhidrogenasi ni sepatutnya lemak ni bila dia dekat suhu bilik dia dalam bentuk cecair. Tapi ada juga lemak bila kita dudukkan dia dekat suhu bilik dia maintain keras. Maksudnya minyak tu telah ditambahkan hidrogen untuk stabilkan dia punya ikatan kimia. Rasa-rasanya tahu tak? Apa yang minyak apa yang tergolong dalam terhidrogenasi tu? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Okay. So dekat sini untuk minyak terhidrogenasi ni biasanya dia ada dekat dalam minyak apa yang nama dia? Margarin, daisy maksudnya plantar, pelangi, brand-brand yang macam gitulah. Jadi tu sebenarnya dianya tidak berapa bagus untuk kita punya badan. Tapi dia memang sangat bahaya, Tu jangan ambil risiko lah. Okay, so makanan segera. Okay, makanan segera pun termasuk juga dalam golongan lemak trans ni. Sebab kita rasanya memang dia akan pakai produk yang minyak dia tu rendah lah dia punya smoking point. And then makanan bergoreng biasanya yang akan menggunakan minyak berulang-ulang kali ni. Okay, minyak bergoreng, makanan bergoreng ni yang menggunakan minyak berulang-ulang kali ni, korang rasa ada dekat mana ni? Biasanya mostly semua orang akan makan. Ada tak terfikir? Maksudnya kalau kita pergi beli makanan, contohnya keropok leko, goreng pisang, macam tu yang jadi rasanya dia dah guna minyak tu berapa kali? Sebab masa kita beli tu kita pun dah tak tahu dah minyak tu dah guna berapa kali. Takkan nak tanya dekat makcik tu pula kan? Sebab biasanya makcik tu dia pun tak dapat nak jawab juga. Okey. Jadi makanan bergoreng yang menggunakan minyak berulang-ulang kali sebenarnya sangat bahaya kepada kita punya kesihatan.
Jadi sebab tu tadi saya cakap untuk lemak tepu, maksudnya minyak kelapa sawit, bila kita guna terlampau lama untuk satu sesi tu, maksudnya kerap guna sampai 5 kali, 6 kali baru kita tukar minyak, sebenarnya akan jadi sama teruk macam lemak trans. Lemak trans tu sendiri memang dah 2 hingga 10 kali ganda bahayakan kepada kesihatan kita. Jadi, kalau minyak lemak tepu tu, minyak sawit, dia pun sebenarnya akan lead, dia akan berubah bentuk menjadi lemak trans. Okey. Okey, so kita tengok balik dekat sini, lemak tak tepu. So lemak tak tepu ni, isu dia ni smoking point dia rendah. Smoking point tu maksudnya dia tu bila dia sangat tidak stabil pada suhu yang tinggi dan lama. Jadi sebab itulah minyak tak tepu ni kita tak kasih buat goreng ikan, goreng ayam sebab kita memang tahu dia akan duduk lama dalam kuali tu. Lepas tu nanti mesti akan ada orang tanya, extra virgin oil lah. Jadi saya concludekan kat sini, lagi virgin minyak tu dia punya smoking point lagi rendah. So lagi rendah, lagilah tak boleh duduk dalam kuali. Sebabnya bila smoking point lagi rendah, maksudnya suhu yang tinggi sikit pun dia punya ikatan kimia tu tidak stabil. Okey, so apa jadi kalau kita guna dia juga untuk goreng-goreng? Saya cakap alah tak nak kisahlah, orang dah beli kot, takkanlah tak guna pula kan? Okey, jadi bila kita menggunakan dengan kaedah yang salah, lemak yang kita rasa sihat tu tadi, lemak tak tepu yang sememangnya memang sihat pun, dia sebenarnya akan jadi bahaya juga. Maksudnya dia akan bertukar bentuk menjadi lemak trans juga. So, nampak tak kat sini? Walaupun kita rasa kita sudah buat pemilihan yang sihat, nak tekankan dekat sini, dia punya penggunaan pun mesti kena betul. Baru dia akan dapat benefit apa yang sepatutnya. Jadi lemak tepu tak tepu, lemak yang tak tepu ni, PUFA ni, biasanya kita akan recommend untuk stir fry saja, yang tumis, yang sekejap saja dalam kuali. Okey, tak boleh yang guna lama-lama. Contohlah kalau tiba-tiba kita kata nak buat sambal. Sambal tu memang kita tahu dia akan duduk lama dalam kuali. Jadi kita tak boleh guna minyak lemak tak tepu. Kita mesti kena guna minyak kelapa sawit juga. Ataupun kadang-kadang ada orang guna minyak kelapa. Tak ada masalah. Sebab minyak kelapa sawit, dia punya smoking point dia lagi tinggi. Maksudnya dia duduk lama dalam periuk kuali pun tak ada masalah. Tapi jangan guna satu sekali tuang tu guna sampai 3, 4, 5 kali lah untuk masakannya tu ya. Okey. Jadi untuk lemak PUFA ni tadi kita recommend untuk stir fry. Sekejap saja dalam kuali. Okey. Jadi contohlah kalau kat rumah tiba-tiba saya dah belilah puan lemak tak tepu ni. Saya dah belilah minyak jagung, saya dah belilah minyak bijan ni semua ni. Boleh tak saya nak campurkan? Macam mana saya nak guna? Okey. Sebenarnya kalau untuk jadikan dia bersih, sihat dan stabil, kita boleh buat ratio antara minyak PUFA dengan minyak saturated fatty acid. Maksudnya lemak tepu lah, kita boleh buat 1:1. Tapi untuk ratio ni kita cuma boleh campurkan dengan minyak PUFA sahaja. Tak boleh campurkan dengan minyak MUFA. PUFA tu poli tak tepu. Iaitu dah kita punya senarai tadi, minyak jagung, soya, minyak bijan, minyak matahari. Okey, so kalau ini siapa yang dah belilah, and then macam mana nak stabilkan lagi, memang kita boleh buat campuran 1:1. Tapi ada juga minyak yang kat market memang dah siap campuran. So siapa-siapa yang boleh jumpa produk nama dia Smart Balance Oil, yang itu memang dah siap campur. Dia memang buat nisbah 1:1. Kalau tak silap minyak masak knife. Minyak masak knife pun sama juga. Tu dah siap buat campuran. Okey. Jadi kalori, maksudnya kalau kita ambil lemak tepu tu,
kalori pun sama, 9 kalori. 1 gram 9 kalori. Lemak tak tepu pun sama juga. 1 gram akan provide 9 kalori. Bila kita dah campur pun sama juga. Kalori dia tetap sama. 9 gram untuk 9 kalori untuk 1 gram. So jadi dekat sini saya bagi addition lagi lah. Maksudnya tadi kita dah tahu dah. Satu hari kita boleh ambil 7 teaspoon minyak. Okay. Dekat sini kita kena kira kalau nak bersih lagi sihat untuk lemak tepu ni maksimum kita cuma boleh ambil 10% daripada kita punya keperluan tenaga tadi. So tadi 1007 kita kali dengan 10%, kita cuma boleh guna 4 teaspoon. So balance tu, maksudnya 7 tolak 4 ni tadi, kita akan tukarkan, maksudnya baki, kita boleh guna lemak tak tepu. So 3 teaspoon sahaja. So memang sikit lah. Lemak trans ni pula sebenarnya kalau ikut recommendation, kita cuma boleh ambil kurang daripada 1%. Sebenarnya kita macam tak payah ambil lah sebab dia memang sangat tak elok. So jadi macam mana pula kalau kita nak makan roti tu tadi? Ada juga kan yang beli Lady's Choice lah, minyak-minyak yang macam dia lagi cepat cair. Duduk dekat luar tu cair. Yang itu dia punya, itu lebih berkhasiat untuk badan kita. Tapi apa-apa yang intake pun maksimum memang kena ikut keperluan juga. Okey. Sampai sini rasanya boleh ikut tak? Okey. So next. Kita akan tengok dekat sini. Okey. So tadi kita dah tengok kompleks sangat 7 teaspoon tu tadi. Okey, kita tengok pula dekat sini. Yang normally kebiasaannya orang yang akan buat. And then kita pun nak kira lah agak-agak sekali kita makan tu berapa banyak pula minyak yang biasanya memang akan confirm akan terserap dalam kita punya makanan. Okey. Ini adalah tambahan minyak bila kita goreng. Maksudnya karbohidrat bila kita ambil 100 grams memang 150 kalori. Lemak dia memang dah ada 1 gram. Bila kita goreng je dia, ni goreng biasalah, bukan goreng yang menggunakan lada. Maksudnya macam nasi goreng Cina ke something macam tu yang tak ada guna lada. Itu pun dah masuk 2 teaspoon minyak. Ikan goreng pun dah masuk 2 teaspoon minyak. Ayam 4 teaspoon yang terserap masuk dalam ayam. And then 2 teaspoon pula akan masuk dalam telur bila kita goreng sebiji. Okey. Jadi total kat sini sebenarnya kita dah ambil 10 teaspoon. Dah lebih daripada kita punya intake yang 7 teaspoon sehari tu. Jadi macam mana kita nak buat? Boleh ke tak boleh? Takkan semua kena makan rebus pula. Okay. Jadi ini kita punya cadangan. Sebab tu untuk turunkan berat badan, kita memang akan suka recommend orang untuk makan ikan lebih kerap berbanding ayam. And then bila nak makan ayam, kita memang cadangkan sama ada grill ataupun steam. Maksudnya kurangkan penggunaan untuk menggoreng. Maksudnya kaedah menggoreng untuk ayam tu kalau boleh cuba elakkan sebaik mungkin sebab dia memang akan serap minyak terlampau banyak. And then untuk telur pula, kita akan recommend sama ada rebus, maksudnya sama ada you nak buat half boil ke, half boil ke, hard ke, tak ada masalah langsung, ataupun nak buat sup pun tak ada masalah. Sebab masa ni maksudnya memang kita tak akan guna minyak yang banyak. Okey. Ada tak cara lain lagi untuk kurangkan pengambilan lemak kita? Nak limitkan kepada 7 teaspoon tu tadi. Okey. So selain daripada tu memang kena hati kat Pak Kuah lah. So Kuah
paling banyak pun boleh ambil pun 1 sudu makan saja untuk sekali makan. So maksimum cuma boleh ambil 3 tablespoon saja sehari. Tu maksimum. Supaya tak terbabas daripada 7 teaspoon tadi. And then untuk seasoning pula masih lagi dibenarkan, tapi memang kena very light and easy, janji sedap, janji boleh telan. And then menggunakan tisu untuk menyerap minyak berlebihan daripada makanan. Pernah nampak kan orang buat macam ni? So sebenarnya kaedah tu nak cakap 100% berkesan tu taklah, tapi akan membantu juga. Berapa banyak yang terserap keluar tu pun unsure juga. Okey, yang paling penting yang ni, goreng tanpa tepung. Sebab once kita celup je protein kat dalam tepung and then kita goreng, sebenarnya dia memang akan serap lebih banyak minyak berbanding kita just goreng protein kita hanya menggunakan garam dan kunyit. Ini memang pasti. Sebab tu kita tak kasih orang buat macam ni untuk elakkan daripada lebihan minyak yang diambil sehari. And then, ni basic lah, basic masak. Suhu goreng mestilah optimum. So maksudnya kalau kita masukkan kita punya protein pada suhu yang belum optimum, minyak akan serap lagi banyak. So dia akan lebih daripada kita punya yang kiraan tadi ni. Ni yang basic addition minyak bila kita masak ni tadi. Okey, yang ini pula lagi moist. Moist content tu lagi tinggi, dia akan serap lagi banyak minyak. Dekat sini saya boleh bagi contoh macam pisang lah. So pisang tu lagi dah masak, biasanya dia punya kandungan air akan jadi lagi banyak. Jadi bila kita buat jemput-jemput, bila kita goreng pisang, tentu lagi kita jumpa goreng pisang benyek macam tu kan. Bila kita goreng, sebenarnya minyak akan masuk lagi banyak. So benda-benda macam ini memang kena kisahlah juga. Tak boleh lah cakap, alah takkan tak boleh. Yang inilah rahsia macam mana kita nak kurangkan kita punya pengambilan lemak. And then, pilih protein yang kurang kandungan lemak. Yang ini yang tadi saya cakap tu. Makan ikan lebih kerap. And then kalau nak makan ayam tu, nak makan daging merah ke macam ni, mesti kena buang dia punya lemak. Lemak yang kita nampak. Buang kulit. Inilah cara-cara untuk kurangkan kandungan lemak. And then, akhir sekali, saya akan recommend orang untuk guna air fryer untuk penggunaan minyak yang lebih minimal. So next, apa jadi bila kita kurangkan pengambilan lemak sehari? Okey, kat sini banyak faedah dia. Kita boleh menurunkan berat badan. Maksudnya kita punya penurunan badan tu on track. Maksudnya berapa banyak 2 kilo awak nak turun, 4 kilo nak turun. Itu memang steady lah bila kita potong lemak. So yang paling pasti memang kena track your calorie lah. Seperti mana yang Encik Ken minta peserta untuk semua buat. And then indirectly sebenarnya dia akan menurunkan kita punya palas kolesterol juga dalam darah. Dia juga akan menurunkan risiko untuk kena GERD. GERD ni yang reflux tu lah, yang makanan naik balik, muntah balik, rasa macam heartburn, something macam ni pun semua akan reduce. Dan juga untuk mengurangkan low risk untuk non-communicable disease. Non-communicable disease ni akan cover semua sekali. Sakit diabetik, sakit darah tinggi, sakit jantung dan juga kanser. So apa jadi bila kita, ada tak yang tak best? Apa jadi bila kita potong lemak? Ada tak perkara yang tak best berlaku? Sebenarnya kita akan cepat rasa lapar. Betul, sebab saya rasa mostly semua orang pun akan kena juga. Bila kita potong yang lemak, kita punya satiety nak tahan sampai 4 jam tu memang tak ada. Kejap-kejap lapar. Tu memang pasti punya. Okay, so jadi nak buat macam mana ni? Takkanlah balik-balik nak makan, nanti tak turun pula berat badan. So sebab tu kita akan recommend untuk tingkatkan pengambilan serat. Okey, so pengambilan serat sini kita dah masuk topik yang kedua. Okey. So serat, fiber.
Ada kalori ke? Tak ada kalori. Sebenarnya ada. Tapi tak payah kisah. Because calorie in vegetable, this should not really be the list of your concern. Mesti tak payah kisah pun. Ambil sayur banyak macam mana pun, dia punya intake, dia punya calorie profile dekat you memang sangat rendah. Baru macam 10 kalori lah, 20 kalori lah. Maksudnya dia memang takkan kacau you punya kalori intake tu langsung. Okay. Jadi berapa banyak yang kita recommend untuk makan fiber sehari? So kita recommend untuk ambil 25 gram sehari. Ni dia punya formula, 3 tambah 2 tambah 1. Apa tu? Pernah dengar tak? So 3 tambah 2 tu maksudnya kita mesti ambil sayuran 3 kali hidangan. And then untuk buah-buahan 2 kali hidangan. Okay. Yang tambah satu lagi tu apa dia? Tambah satu lagi is whole grain. Jadi bila kita buat 3 tambah 2 tambah 1, sebenarnya kita memang akan dapat 25 gram keperluan fiber sehari. Okay, so ini adalah senarai makanan lah yang saya boleh cadangkan untuk awak ambil, anda semua ambil. Okay, so untuk satu serving of whole grain tu, kita boleh ambil, kalau roti wholemeal ke macam tu, sebab dia memang dah ada content of fiber terus. And then kita boleh ambil muesli, kita boleh ambil oats, kita boleh ambil brown rice. Ni maksudnya semua dah kira as satu sekali punya, dah ambil one portion punya fiber punya requirement lah. And then untuk buah-buahan ni pula, maksimum pun sebenarnya memang kita akan recommend 2 hidangan saja. Kita tak akan recommend orang lebih daripada 2. Maksimum pun boleh pergi sampai 3. Lebih daripada 3 memang tak recommend. Sebabnya kalau kita ambil buah-buahan terlampau banyak, sebenarnya indirectly kita akan menaikkan kita punya TG juga, triglyceride. So maksudnya everything must be moderate, everything must be in recommendation. Jangan over lah, maksudnya walaupun sihat jangan ambil terlalu banyak. And then untuk buah-buahan ni senanglah, macam apple, orange, yang satu buah-buahan yang ikut satu genggam tangan tu dah kira S1 lah. So kalau kita makan apricot, kiwi, plum, 2 biji yang kecil tu baru kira 1. And then kalau untuk fruit juice ni pula biasanya kita tak recommend sangat lah. Sebabnya kita lebih kepada kunyah. Sebab bila kunyah tu dia akan bagi kita satiety lebih full berbanding kita minum air. And then dry fruits kat sini boleh ambil 30 grams macam apricot, kurma tu semua pun boleh makan juga. Itu semua dah masuk dalam golongan fruits jugalah, tak ada masalah. Okey, untuk pisang pula kat sini biasanya dalam 50 gram to 100 gram sahaja untuk sekali makan. Okey, untuk vegetables kita kena ambil untuk 3 kali makan. So let's say kat sini half cup sayuran, apa-apa half cup sayuran macam ni dah consider as 1. So kita just ambil untuk 3 kali makan macam ni dah cukup dah. So yang untuk pinggan yang suku-suku separuh tu memang kena meet fiber intake lah. So kalau kita buat untuk 3 kali makan, memang kita akan dapat 25 gram fiber requirement intake per day tu akan meet. Okay. So apa jadi bila kita tingkatkan pengambilan serat? So faedah dia akan sama macam fat tadi. Penurunan berat akan on track. Lepas tu dia juga akan menurunkan paras kolesterol dalam badan kita. Akan mengurangkan juga risiko untuk NCD. So sebenarnya banyak benefit. Walaupun sebenarnya kita punya aim tadi untuk menurunkan berat badan, tapi sebenarnya indirectly kita akan dapat untung tu lebih besar. Terlampau besar. Memang bagus untuk kita punya kesihatan. Okay. Ada tak yang tak best? Ada tak yang tak best? So, sebenarnya ada. So untuk beginner, siapa-siapa yang sebelum ni memang tak suka makan sayur, kadang-kadang je makan sayur, biasanya memang akan kena kembung perut. So kembung perut tu
Sebabnya tiba-tiba aja kena makan banyak. Perubahan jumlah serat. Tapi biasanya perkara ni tak lama, sekejap je. Dalam 7 ke 10 hari, lepas tu bila body kita dah boleh adapt, and then kita memangnya kembung perut tu tadi mesti akan settle punya. Dan jangan lupa juga memang kena ambil air yang banyak. Air yang banyak tu tak adalah over banyak. Maksimum 2 ke 3 liter satu hari tu pun dah cukup. Sangat cukup untuk badan kita. Untuk regulate, normalkan balik semua keadaan. Okay, next. Why to lose weight have to concern low fat, high fiber dan juga high protein? Why? Because of this. So sebenarnya bila kita punya protein intake dengan fiber intake tinggi, sebenarnya dia akan bagi kita satiety dan energy lebih baik berbanding kita ambil refined carb and fat. Yang macam pizza, donut, something yang macam gini. Ini. So yang ini kalau boleh cuba elakkan sebaik-baik mungkin. Try to eat real food. Sebab real food pun akan bagi kita satiety. Tapi real food plus high protein plus high fiber, dia akan bagi kita more satiety. So ini yang kita nak. Okay. So dah masuk topik yang ketiga, iaitu food label. Okay. Food label. Kenapa perlu belajar membaca label makanan? Tak boleh ke tak payah baca? Dia mesti kena pandai baca juga macam mana pun. Sebab apa yang anda ingat rendah kalori, nampak rendah kalori atau rasa rendah kalori tidak semestinya betul-betul rendah kalori. Sebab mostly banyak je yang kena tipu. Ingat semua makanan yang rendah kalori tu bagus. Makanan yang dia kata banyaklah. Okey. Jadi apa yang kita kena tahu? Okey, daripada label makanan ni nampak macam tak ada apa-apa kan, just a number, just a words macam tu saja. Tapi dia lebih daripada tu. Okey, so first kita akan tengok dekat sini, biasanya semua produk akan ada per 100 dengan juga per serving. So per 100 ni biasanya kita akan gunakan untuk membandingkan dengan item yang lain. Lebih daripada satu kita boleh bandingkan. Ni 100. Okay, so per serving ni pula, maksudnya kalau minum 250 ml, kita akan dapat 130 kalori. Okay, next yang kena tengok lagi. Okay, so untuk packaging yang ini, kita boleh ambil sebanyak 4 kali. Ini kena ni, sebab kat sini dia recommend 250. Jadi dah provide 130 kalori. Kalau orang tu sampai 500, so dia kena darab dengan 2 lah, 130 darab 260. So jadi kat sini dia dah lebih daripada recommendation, daripada 4 ni. Okay, next. Okay, so portion untuk sekali ambil. Kat sini dia recommend 250 ml. So dia dah siap-siap dah kira untuk kita sebenarnya. Okay, next. Apa lagi yang kita kena tahu dekat food label? Yang ni lah tadi, ramuan. So ramuan ni disusun mengikut turutan menurun. First, macam kat sini tepung gandum. First barang yang dia guna paling banyak. So yang last sekali ragi. So ragi kat sini barang yang diguna paling sikit. And then dekat sini ada sedikit tips. Mesti elakkan gula top 3. Kenapa? Sebabnya bila top 3, kalau gula tu top 3, sebenarnya kandungan gula dia still lagi tinggi. So bila gula lagi tinggi, dia sebenarnya akan buat kita lagi craving. Kita akan makan lagi banyak. Sebab dia rasa macam buat kita ketagih gitu. Jadi sebaik mungkin elakkan gula top 3. Maksudnya kira lah. Macam ni tepung gandum nombor 1. And then yang kedua susu tepung tanpa lemak. Yang ketiga lemak sayuran. Mentega dah nombor 4. Gula
nombor 5. So macam ni makanan ni dia punya kemanisan dia tu rendah. Kalau gula tu top 3, so dia punya kemanisan tu memang kuat. Okay, so kita tengok kat sini pula. Susu penuh krim versus susu rendah lemak. Okay, susu penuh krim ni, okay, kat sini saya pun tak tahu macam mana kita nak tahu produk ni susu rendah lemak ke ataupun penuh krim. Okay, kat sini kita tengok per 100 grams. Macam tadi kita belajar, kita boleh tengok lah per 100 gram dia dah bagi kita 61 kalori. Kat sini 48 kalori. Protein 3. So kita boleh buat perbandingan terus 3. Okay. So next, kalau kita nak tahu produk tu rendah atau tinggi lemak, kita kena tengok dekat dia punya fat. 5 gram per serving baru consider as low fat. Kalau lebih daripada 5, dia dah next. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. Per serving. Per serving kan 100 kalori. HL ni pun 125 kalori. Okay, mana tinggi protein? Bila kita tengok-tengok kat sini, yang ini, yang sebelah kanan, dia punya protein content 8.5. Yang ni 12.5. So, kita boleh nampak kat sini, yang HL ni proteinnya lebih tinggi. Okay, mana satu yang lebih rendah lemak? So, kita tengok dekat lemak pula lah. So, sebenarnya dua produk ni pun memang rendah lemak juga. Sebab tadi kita dah cakap bawah daripada 5 gram, consider as low fat product. So, decide lah mana satu yang sesuai untuk diri anda. Okey, ini lagi satu yang biasanya kita ditipu tanpa tambahan gula. Kat sini kan kita akan tengok apa-apa produk lah, biasanya dia akan tulis no sugar added. Kat sini yang lychee ni pula tak ada. Tak ada tulis apa-apa pun. So, kita akan assume biasanya semua orang akan pilih nak turunkan berat badan akan ambil no sugar added. Okey, so kita tengok dia punya reality. Okey. So, yang no sugar added ni tadi, sebenarnya kandungan gula dia still lagi ada. Tak adalah free sugar. Dia still ada 22.8. Yang ini pula 29. So sebenarnya tak jauh beza pun. So jadi sebenarnya jangan kena tipu dengan produk yang ada tulis no sugar added macam tu. Sebab dia memang tipu lah. Bukan tipu apa, maksudnya as a customer, kita mesti kena pandai juga untuk interpret semua nombor-nombor ini. Okay, so kena tengok lain lagi dekat sini. Ada tak protein? Kosong. Ada tak lemak? Kosong. So maksudnya produk ni memang semata-mata cuma ada gula sahaja. Sama juga yang bahagian bawah ni. Maksudnya untuk lychee ni tadi, protein pun kosong, fat pun kosong, cuma ada gula sahaja. Okey, yang ini lagi satu. Kurang manis. Kita biasa akan jumpa iklan-iklan yang macam gini kan. Ini saya ambil contoh So dekat sini, kalau kita tengok per 100 gram dia pula, karbohidrat content dia, karbohidrat pula. Kalori per 100 grams. Per 100 grams. Okey, yang atas ni tadi 469, kat sini 467. So karbohidrat kat sini pula beza. Sini 72.9, yang ni yang original. Yang ini yang dia tulis less sweet. So less sweet, karbohidrat dia 72.5. Tadi kata less sweet. Tapi kandungan dia tak jauh beza pun. 0.4 je. So sendiri kena decide. Okey, ni lagi satu. Eco brown rice dengan jasmine rice. So kalau
kat sini kita tengok kalori. Kalori kat sini untuk brown rice 100 grams. Dia bagi kita 372. Yang ini untuk beras jasmin 361. Okey lah, tak jauh beza sangat. Okey, apa lain lagi kena consider? Dia punya serat. Kat sini, serat kita dah dapat 3.5 dah. Kat sini serat dah dapat 0.6. So maksudnya dekat sini, bila kita makan eco brown, maksudnya apa-apa brown rice sekalipun, memang tak boleh makan berlebihan. Tapi dia bagi kita keuntungan daripada segi serat tu tadi. Jangan pula kita salah faham, kita akan cakap, oh tak apa makan beras brown rice ni tak apa sebab dia tak ada gula. Dia tak ada gula jadi kita bolehlah makan banyak-banyak. Okey, tapi sebenarnya kat sini ada. Karbohidrat content pun ada 80.5 untuk per 100 gram. Kalau yang untuk beras jasmin ni pula, mana dia punya ni? Tak nampak. Okey, jadi 80 ya betul 82. Okey, so 82. Jadi kat sini pun ada juga. Jadi kena buat macam tu lah, jangan macam senang sangat terpengaruh dengan kabar angin. Maksudnya kena ada ilmu juga untuk interpret label-label ni semua. Okey. So untuk next ni, kita akan tengok track your calorie. Okay, so allocation, contohlah allocation ataupun balance yang kita benarkan untuk ambil sehari dalam 150 hingga 200 kalori untuk snacking kita. So kita akan tengoklah. Kalori kat sini per serving 106. Untuk daripada susu ni pula ada 120 kalori. Okay, tak jauh beza sangat. Lepas tu kena consider jugalah kita punya protein dah meet ke belum. Dekat sini dekat susu ada 8.5. Dekat packaging biskut ni, mungkin biskut kot ni. Biskut ni ada 1.3 je. And then kita kena tengok juga fat content dia. Okay. So next dekat sini, okay. Ini antara biskut-biskut yang glamour jugalah yang selalu dipropa-propakan. So kena tahu juga baca. Nak cakap produk ni salah pun tak. Cuma kadang-kadang orang tu interpret benda ni over daripada apa yang sepatutnya. Okay, so kat sini saya bagi pilihan Oat Crunch, Upseng dengan juga high fiber produk ni. And then dekat sini kalori dia untuk Oat Crunch 145. Kalori kat sini 160. And then dekat high fiber 114. Okay, next to concern. Kat sini kan masing-masing dah beli penimbang. So kat sini kalau kita makan 30 gram, 145 kalori. Upseng 31 gram, tak jauh beza juga. Kat sini 28. So berat lebih kurang je. Tak jauh beza pun. Okay, next. Kita kena consider protein content. Untuk crunch ada 2. Dalam Upseng pun 2. Sama. Next. Kat sini protein 2.5. Okay. Pun tak jauh beza juga. Okay. Things to consider lagi. Fat. Kat sini 6. Sini 9. Next. 4.5. So nampak kan? Dia dah ada perbezaan fat dekat situ. Next to consider lagi, tak ada. So maksudnya dekat sini, kita boleh buat pemilihan macam tu. Maksudnya banyak benda aspek yang kita kena consider. Tak boleh just tengok, kalau shortcut memang akan tengok kalori je. Tapi kalau korang lagi nak apa yang perlu ada untuk korang punya badan, then memang kena tengok semua benda tu lah. Okay, buat pembandingan. Okay, so kesimpulannya, penting untuk membaca label nutrisi ataupun fakta nutrisi supaya kita tidak terbeli makanan yang tinggi kalori dan disarankan membeli makanan dalam pack individu supaya tidak terlebih makan. Okey. So dah habis slide saya. Ada apa-apa nak tanya? Sekejap. Masak lemak. Okey, dekat sini ada tulis beza tak 1 teaspoon kuah masak lemak, masak-masak pedas, tom yum ataupun sup, ataupun semua pun sama je lemak kalori untuk 1 teaspoon. Okey, kalau untuk masak lemak dengan asam pedas saya akan kira sama. Sebab biasanya untuk asam pedas pun kita akan guna minyak yang banyak juga untuk tumis dia punya
lada tu tadi. And then kalau macam sup tu biasanya kandungan sup dalam lemak tu, lemak dalam sup rendah. Cumanya kita tak recommend orang untuk ambil sup banyak juga sebab biasanya dia memang akan tinggi dengan kandungan garam. Sebab macam siapa yang masak dia akan tahulah. Maksudnya lagi banyak kuah kita masak, kita akan tambah garam lagi banyak. So kalau tambah garam lagi banyak, so nanti dia akan lead kepada penyakit lain pula yang akan timbul. Sebab tu everything must be moderate. Maksudnya kalau boleh kuah tu cuba limitkan seberapa banyak yang boleh. Maksimum pun cuba hadkan dalam 3 sudu je untuk sekali makan. Itu kalau untuk sup. Tapi kalau untuk kuah yang berkalori, kita tahu memang guna santan, guna minyak, hadkan kepada 1 tablespoon je. Okay. So next, kalau oat 3 dalam 1 tu kira banyak gula jugalah kan? Oat 3 dalam 1. Oat 3 dalam 1. Saya akan cakap iyalah. So sebenarnya untuk turunkan berat badan, the best kita memang kena 1 dalam 1. Maksudnya kalau oat tu beli oat saja. And then nanti boleh kontrol untuk berapa banyak gula yang kita nak add kat dalam kita punya oats tu tadi. Jangan beli yang dah siap 3 dalam 1 macam tu. Lain? Okey. Sharina. Yep. Nak tanya. Ada baca macam kacang kira macam protein yang bagus untuk orang yang diet kan? Okey. Tapi tadi kita tengok itulah kalori tu macam dalam 30 gram dia punya kalori tu 174. So macam agak tinggi juga kalori tu. Betul. So macam mana tu? Macam kalau nak letak dalam breakfast macam oat, lepas tu kita letak kacang 30 gram tu macam banyak je. Betul, sebab dia ke kacang dia dah masuk dalam golongan fat. So sebab fat tu dia tinggi kalori, memang kalori dense. Jadi dia tak boleh letak banyak. Kalau puan nak letak memang kena kurangkan dia punya pengambilan tu lagi. Sebab tu biasa yang hari tu Ken tunjuk, dia kan ada letak yang 1 genggam ke kacang dekat tangan kan. Benda-benda macam tu. Maksudnya berapa berat tu pun memang akan mempengaruhi berapa kalori yang kita makan. Memang kita akan cakap tak apa, nak snacking kacang pun boleh, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Tapi maksudnya kalau akak pilih, kalau dah pilih kacang and then akak punya daripada main food yang lain tu memang kena kurangkan fat. Okay. Alright, terima kasih. Sama. Okay. So rasanya tak ada apa-apa lagi. Saya offkan kita punya meet pada sekarang ni lah. Nanti kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya dengan saya ataupun dengan Cik Ken. Okay. Alright. Thank you all. Bye. Bye.